podcast seram yang ke-12. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, ini podcast seram yang ke-12 sudah guys. Jadi seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram. So sebelum saya kongsikan kisah seram, saya mau anda share dahulu video ni kepada rakan-rakan yang belum dengar, ingin mendengar. Share kepada grup family kamu, grup kelas kamu, grup Tapawai kamu, grup MLM, semua grup lah. Biar dorang dengar cerita ni, biar dorang keseraman. Jangan anda keseraman seorang, biar dengar rakan-rakan anda sekalipun keseraman. Jadi, jangan buang masa lagi. Kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh rakan TikTok saya, saudari Ivy dari Ranau, Sabah. Dia ceritakan kisah ini berlaku pada tahun 2003, semasa dia menjadi ketua dom asrama. Dia ni perempuan, jadi asrama puteri lah, Aspuri. Jadi setiap minggu atau setiap bulan mereka ada buat spot check setiap bilik. Takut ada yang bawa handphone kan, ada bawa makeup lah, apa semua benda apa-apa yang tidak patut lah dalam asrama, periuk nasi kah. Jadi setiap minggu mereka akan buat spot check. Jadi kalau spot check, semua pelajar-pelajar asrama akan turun berhimpun di bawah lah, di tempat perhimpunan. Jadi dia sebagai ketua dom ni kira senior lah, akan bagi arahan, semua turun, semua turun. Semua turun begitulah kan. Jadi bila semua turun, dia tidak sedar ada seorang pelajar ni dia macam dia turun tapi dia U-turn balik, dia macam ambil barang dia kan. Jadi masa di tempat perhimpunan tu dia berdiri, rakan dia tu yang pelajar junior tu turunlah semualah. Dan dia terkejut nampak si Ivy ni. Macam dia terkejut. Si Ivy pun terkejut. Kenapa kau? Dia cakap kan. Kemudian budak junior tu cakap lah, kak, bukan kakak ke di atas tadi padamkan kipas dengan lampu? Taklah, dia cakap, kakak sudah turun ni. Terus dia macam budak tu macam yang begitu kan. Si Ivy pun yang biar betul budak ni, mungkin dia salah nampak kali kan. Jadi dia buat tak tahulah ya, dia buat tak tahu. Tapi budak tu macam yang confused. Siapa yang dia nampak di atas kan? Jadi dia masuk pun dalam barisan dan dia masih pandang lagi. Ya, si Ivy ni dia pandang tapi dia macam dia pandang lain. Si Ivy ni pun yang rimas lah, apa hal dipandang-pandang aku ni kan. Jadi dia buat tak tahu. Jadi keesokan harinya warden bagi tahu. Dia cakap, Ivy, sila turun ke bilik warden, tolong jaga murid ni. Ada dia di bilik ni demam. Jadi dia turun lah. Dia pergi tengok. Sebab warden tu mau buat laporan untuk bawa ke hospital lah kan. Untuk isi borang apa semua, siapkan kenderaan tu bawa pergi klinik. Jadi bila dia turun ke bilik warden tu, tengoklah pelajar tu. Rupanya pelajar yang demam tu, pelajar junior yang nampak pelik tu lah kan. Yang nampak dia cakap, ni kenapa lah? Demam sudah kau? Kenapa kau ni? Dia cakap, kak, dia cakap, saya melengah demam bukan sembarangan ni kak. Saya demam sebab saya nampak kembar kakak di bilik. Kemudian saya cakap, mustahil. Betul ni kak, aku nampak kakak melengah. Jelas aku nampak kakak yang off lampu, off kipas. Jadi saya tegurlah kakak, tapi kakak nak menengok, dia cakap kan. Kemudian kakak duduk melengah di meja kakak. Lepas tu kakak tak toleh-toleh. Jadi saya heran lah kenapa tiba-tiba bila saya turun, kakak ada di bawah. Jadi si Ivy ni macam yang ini semua halusinasi, dia cakap kan. Kalau kakak nak percaya, dia cakapnya, malam ni tepat jam 12 kakak datang ke bilik saya, terus ke katil saya. Kita akan tengok. Wah, dia cakap begitu kan. Jadi malam tu juga si Ivy dia nekat, dia mau tengok siapa juga kan, betul ke ada kembarnya. Ya, mungkin ada orang yang serupa dengan dia bentuk badan, rambut kan, mana kita tahu kan. Jadi si Ivy ni macam yang mau buktikan jugalah, mau pastikan kenyataan budak tu tidak benar. Jadi dia nak bagi tahu siapa-siapa si Ivy. Dia hanya sendiri. Oleh kerana dia ketua dom, jadi dia boleh buat suka hati lah.
Jadi tepat jam 12 malam semua orang pelajar sudah tidur. Jadi si Ivy ni pun pergi ke katil yang junior tu. Dia bangunkan. Dek bangun dek. Kak, aku nak tidur ni kak. Dia cakap. Jadi macam mana? Malam ni adakah? Okey, kakak baring di sebelah saya kak. Kita tunggu. Tak lama lagi. Nanti akan ada orang yang menyerupai kakak masuk ke bilik. Jadi dia pun baringlah di sebelah budak tu. Tunggu. Tiba-tiba bilik asrama mereka terbuka. Begitu kan? Dan nampak seorang perempuan tengah masuk. Dan kedua-dua ni, junior dengan si Ivy ni cuba memerhati. Macam di bahagian selimut itu memerhati. Betul. Si Ivy terkejut. Dia nampak betul-betul benda tu menyerupai dia. Kak, nampak kak? Si Ivy pun yang speechless, kaku. Dia nampak dirinya ya betul-betul di depan matanya. Dan benda tu duduk di meja belajarnya dan seperti tunduk belajar. Jadi si Ivy pun tak tahu mau buat apa sudah. Juni tu cakap, kan saya sudah cakap kak, benda tu betul. Jadi si Ivy tak puas hati. Dia aku mesti serga juga ni, dia cakap. Si Ivy tak puas hati. Dia cakap, aku mesti tegur juga. Aku mau pastikan benda tu adalah manusia, bukan hantu. Si Ivy bangun, dia pergi, dia mau tegur benda tu. Belum sempat dia sentuh bahu tu, benda tu terus berdiri dan kepalanya pusing perlahan. Pusing 360 darjah. Kemudian muka yang dia tengok, muka tu sama dengan mukanya. Kemudian benda tu tegur, dah tahu kah? Baiklah guys, kisah yang seterusnya berlaku kepada seorang pemuda. Ceritanya ni masa dia kecil lah, bukanlah dia masa besar tu. Okay, masa dia kecil, semasa dia tinggal di kampung bersama datuknya. Diceritakan ada seorang lelaki tua selalu mengerjakan sawah padi. Dan dia tinggal di satu pondok. Pondok tu memang kalau dia kerjakan sawah padi, dia akan tinggal di pondok tu lah. Kalau enggak, dia akan tinggal di rumahnya. Rumahnya terletak di kampung sebelah. Cuma dia sudah biasalah dengan kampung tu. Dijadikan cerita, satu hari dia tidak kelihatan di sawah padi. Jadi datuknya ni risau. Dia cakap, kau nampak ke Pak Matmu tu? Selalunya petang begini nampak dia ni kerjakan sawah. Jadi pemuda tu dia cakap, tak pernah nampak tok. Tak ada nampak hari ni tok. Risau ni atok ni. Ayo jom kita pergi. Jadi diorang pun pergilah ke pondok tu. Dan bila orang sampai ke pondok tu, Pak Mat tu sudah meninggal dunia. Jadi sedihlah datuknya. Astagfirullahalazim, kenapa dia tak bagi tahu yang dia ni sakit ke apakah? Aduh, dia cakap. Jadi datuknya pun urus mayat tu, dia perbetulkan kedudukan dia dan selimutkan dengan kain sarung. Kemudian dia arahkan cucunya untuk jaga sementara mayat Pak Mat tu. Datuknya mau ke kampung sebelah untuk bagi tahulah yang Pak Mat ni sudah meninggal dunia. Jadi durang iakan sajalah. Jadi mereka pun duduk dan kebetulan masa tu sudah masuk waktu maghrib. Jadi mereka hanya berbekalkan pelita, pelita sebab tiada elektrik di pondok tu. Jadi dong tunggu sajalah duduk. Dan bila mereka duduk kelihatan duduk, tiba-tiba dorang nampak, pemuda tu nampak perutnya macam bernapas yang naik turun gitu. Jadi perhati betul nampak. Tapi dia tengok, nak bergerak aja keperasaan. Kemudian dia nampak macam kan tangan begini kan mayat tu. Jadi dia nampak macam yang jari tu bergerak-gerak begini. Cakap, macam bergerak jari ni, hidup ke lagi Pak Ahmad ni? Tapi dia orang tak peduli lagi. Diorang hanya fokus duduk macam menunggu kan, biasalah budak. Kemudian yang kain tu bagian muka tu dia macam ada pernapasan yang naik turun. Jadi diorang yang pemuda ni risaulah, dia cakap, macam bernapas lagi lah Pak Man ni. Jadi sampai yang terbuka sebagian muka. Jadi diorang cuba perhatilah rapat-rapat, hidup ke mati. Dan bila mereka perhati, mata Pak Mat tu terbuka. Dan bila terbuka, dia nampak mata Pak Mat tu semua hitam macam mata ikan. Terkejut dong. Kenapa Pak Mat ni begini ni? Kemudian kakinya rapat kan macam bergerak begini. Hidup ke ni jadi hantu ni dong cakapkan. Jadi diorang pergi bersembunyi di satu tempat bekas beras yang besar. Diorang bertapuk di situ, diorang tutup.
tutup dan dorang cuba perhatikan. Dan perhatikan memang ya, mayat Pak Mat tu hidup semula sambil yang macam yang begini kan, ke kiri kanan. Lepas tu dia bangun, dia bangkit. Kemudian dia yang masih lagi yang menggeliat-geliat, dia cakap, dorang pun ketakutan dalam, kenapa lah pula hidup, sampai bergegar lutut dorang mau lari. Dia cakap, macam mana kita lari kan ni? Macam mana kita mau lari? Mayat Pak Mat tu betul-betul depan pintu kita, nanti kita lari ditangkapnya kaki kita. Dia cakap. Jadi dorang ketakutan sudah. Dorang hanya mendiamkan diri di bekas beras tu. Tiba-tiba mayat Pak Mat tu, dia macam gini-gini, tiba-tiba memerhati di tempat persembunyian mereka, di tempat persembunyian bekas beras tu. Apalagi pemuda tu, lama Pak Mat tu nampak kita sudah. Kemudian benda tu berdiri dan melompat menuju ke tempat mereka. Tom. Dorang menangis. Atok, tolong Atok. Dorang teriak lah sebab tahu benda tu semakin dekat. Hampir saja dekat dengan tempat sembunyian dorang, tiba-tiba datuknya datang. Astagfirullahaladzim, apa benda ni? Dia tangkap Pak Mat tu dengan orang kampung, baringkan. Terus keluarlah yang dua muda tu, terus orang peluk Atok dorang. Atok, Pak Mat jadi hantu. Dorang entah apa Pak Mat yang baca dengan orang kampung. Pak Mat tu rebah semula dan tidak sedarkan diri. Dan mereka beritahu, rupa-rupanya Pak Mat ni masa dia hidup, dia ada membelah saka. Jadi kadang-kadang sakanya tu yang membantu dia supaya dia bekerja kuat. Dan sakanya tu tidak dapat lari daripada badannya, sebab tu dia boleh jadi bangkit semula. Jadi itulah akibatnya mengamal ilmu hitam. Baiklah, kejadian ini berlaku kepada seorang pemuda. Dia dan keluarganya, ya, bapa mamaknya bawa mereka pulang ke kampung kerana salah seorang daripada sepupunya baru saja meninggal dunia. Jadi mereka pun sampailah ke kampung datuk dan neneknya, dan suasana macam kecoh lah kematian sepupunya ni. Ada yang kata sepupunya ni terkena sihir dan dikatakan sihir 77. Kurang pastilah sihir apa tu. Tapi dikatakan sepupunya tu meninggal, dia muntah macam muntah organ, macam pekat darahnya. Jadi selepas saja meninggal tu, tanam lebih kurang seminggu lah orang tinggal di rumah tu, tiba-tiba mereka dengar macam satu bunyi letupan gitu. Sekali mereka tengok, piring-piring di dapur tu pecah. Ya, kalau satu tak apa, ini macam 5 begitu pecah kan. Jadi terkejutlah, apa benda kan. Tiba-tiba dengar lagi, bam, dong punya frame gambar tu lagi pecah. Jadi terkejutlah, ya, apa yang berlaku sebenarnya ni kan, pemuda tu cakap. Tiba-tiba keluar datuknya. Datuknya cakap, benda tu datang lagi. Jadi dia heran, apa benda tu? Datuknya cakap, kau pergi cari paku di bawah kolong tu. Ada Atok simpan susun paku berkarat, betul-betul di bawah kolong tu. Jadi pemuda tu pun pergi bawah kolong cari paku yang Atoknya cakap. Dia jumpa paku tu. Kemudian bila dia mau naik ke atas, dia tercium satu bau, macam bau bangkai lah. Dia cakap, bau apa ni? Atoknya cakap, cepat bagi Atok. Dia pun ambillah paku tu. Paku tu Atoknya pergi cari yang cermin yang sudah pecah tu. Atoknya baca sesuatu, tak tahu apa bacaan datuknya tu. Atoknya hanya menggunakan tapak tangannya saja. Kemudian Atoknya cakap, Allahu Akbar, pap gitu kan. Terus benda tu macam pop meletup dan mengeluarkan satu bau yang kira macam bau bangkai lah. Dia cakap. Dia Atoknya cakap, ini kerja sihir ni. Ini dipanggil sihir 77. Dia cakap, sihir ni sebenarnya mau diserang kepada Atok. Tapi sihir ni tidak kena kepada Atok, tapi terkena kepada sepupu kau. Sebab itulah sepupu kau yang meninggal dunia. Memang bangsat lah, dia cakap, yang siapa menghantar sihir ni. Tapi jangan risau, malam ni juga Atok selesaikan. Atok akan kerjakan siapa yang menghantar sihir ni. Lepas tu Atoknya minta lagi beberapa paku. Kemudian dia ambil semua paku tu dan bagi kepada Atoknya. Atoknya guna cermin-cermin yang dipecahkan oleh sihir tu dan baca sesuatu, pecah dan pakukan benda tu. Dan selesai sehingga pagi, tidak ada sudah bunyi letupan-letupan yang orang dengar di rumah tu. Tidak lama kemudian, heboh satu kampung, ya, ada seorang penduduk meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan ngeri. Sampai orang panggil datuknya, Atok. Ada si
ada orang meninggal dunia, ada orang kampung meninggal dunia. Bagi tahulah namanya, dan bila bagi tahu namanya, baru atoknya tahu siapa orang tu. Rupanya orang tu sebenarnya orang yang selalu membeli di kedai runcit datuknya ni. Kedai runcit datuknya ni. Rupa-rupanya dia dengki kedai runcit datuknya ni laku. Jadi sebab itulah dia menghantar sihir, tapi sihir tu tidak sampai kepada datuknya, kembali kepada dia, dan akhirnya dia mati dalam keadaan ngeri. Dia macam orang yang kena sawan yang gitu kan, dijumpa di rumahnya. Jadi orang kampung panggil datuknya tengok, memang confirm dia yang mengantar sihir, dan itulah akibatnya apabila sihir tidak sampai ke tempat orang yang dituju tapi kembali kepada dia. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Jadi macam mana? Adakah anda terhibur dengan kisah seram ni? Moga anda takut ketanda selepas ini. Setakat itu saja kisah seram kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di podcast seram pada minggu akan datang. Jadi teruskan sokongan anda. Jangan lupa sekali lagi sharekan kepada rakan-rakan anda. Like, komen kalau anda ingin melontarkan sesuatu pendapat apa-apapun. Kalau ingin kongsikan cerita, boleh hantar ke email cikgualif84@gmail.com. Jadi jumpa lagi. Ali bosku. Assalamualaikum.